Pada Negeri Sembilan. Seterusnya pada pagi ini di studio kami berkongsi pada anda berkenaan dengan satu lagi topik iaitu promosi Jom Bayar Cukai Taksiran Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ. Tapi sebelum itu kita saksikan ini terlebih dahulu. Okey, baik, itu dia secara ringkas kami kongsi pada anda sebenarnya apa itu cukai taksiran ataupun cukai pintu. Tapi untuk lebih lanjut, saya rasa eloklah saya perkenalkan seorang tetamu di studio hari bersama kita untuk bercakap berkenaan promosi Jom Bayar Cukai Taksiran MPAJ ini. Selamat pagi diucapkan kepada Cik Muhammad Fauzi Muhammad Yatim selaku Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Selamat pagi, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, bila dengar promosi ni, seolah-olah kita ingin memanggil mereka di luar sana untuk menyertai promosi yang dianjurkan oleh MPAJ ini. Okey, tapi terlebih dahulu mungkin Cik Fauzi boleh kongsikan terlebih dahulu mungkin sedikit definasi ataupun mungkin mereka di luar sana yang kurang jelas tentang cukai taksiran ataupun cukai pintu ini. Alright, terima kasih Syur. Ya. Salam keluarga Malaysia dan juga salam warga Ampang. Hari ini Hari Ampang, 10 minit. Ya. Okey. Salam keluarga Ampang hari ini. Terima kasih kepada RTM kerana menjemput saya untuk bersama dengan bersiaran dengan RTM. Pasal cukai ini suatu tentulah perkara yang mungkin sukar untuk kita nak faham kan. Tapi kali ini kita akan cuba jelaskan cukai taksiran sebab ini melibatkan PBT, pihak berkuasa tempatan. Jadi kalau ikut tafsirannya paling mudah. Cukai taksiran juga kita kenali sebagai cukai pintu. Cukai pintu. Cukai pintu dikenakan kepada pemilik-pemilik harta yang berdaftar di dalam sesuatu kawasan majlis. So, untuk ini adalah di kawasan Majlis Perbandaran Ampang Jaya, MPAJ. Jadi saya rasa, saya yakin pada pagi ini, mungkin warga Ampang, penduduk Ampang bersiaran bersama kita pada pagi ini, di dalam mengikuti siaran langsung. So, anda adalah penduduk di kawasan Ampang yang mempunyai tanggungjawab untuk membayar cukai taksiran. Jadi cukai taksiran ini sebenarnya di bawah peruntukan Seksyen 127 Akta Kerajaan Tempatan 1976 juga dikenali sebagai Akta 171. Jadi ini merupakan cukai yang perlu dijelaskan oleh penduduk dan konteks ini Ampang Jaya. Jadi apa itu harta? Apa itu harta yang milik dalam satu kawasan PBT. Jadi untuk mudah cerita, senang nak faham, nak faham. Yang pertama kategori perniagaan. Mungkin anda warga Ampang mungkin berada di rumah sekarang, berada di mana? Mungkin berada di rumah. Rumah yang kita itu adalah rumah yang perlu kita sebagai pemilik untuk kita menjelaskan cukai taksiran. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, kategori perniagaan. Perniagaan komersial, kedai-kedai juga dikenakan cukai taksiran. Yang ketiga adalah kategori industri. Kilang-kilang, bengkel juga dikenakan cukai taksiran. Dan yang keempat adalah lot-lot kosong yang mungkin belum diusahakan lagi juga dikenakan cukai taksiran. Ini kadang-kadang menimbulkan persoalan ataupun confuse di kalangan ramai kedai kita. Tanah kosong pun kena. Sebab kita kena faham bahawa tanah kosong juga menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak PBT. Dalam konteks ini oleh MPAJ. Jadi untuk makluman, kita di Ampang Jaya sekarang ni kita dah pun mengepos, kita hantar kepada warga Ampang sebanyak 359,215 bil cukai taksiran kepada seluruh penduduk Ampang Jaya. So saya minta kepada warga Ampang, semak-semaklah, kan? Mungkin ada dalam peti surat masing-masing. Bulan ini bulan Ogos. Jadi sebenarnya untuk cukai taksiran kita ada dua sesi pembayaran. Satu penggal pertama bermula pada Januari sehingga Jun dan penggal yang kedua adalah bermula Julai sehingga Disember. Kalau penggal pertama tarikh akhirnya adalah penghujung bulan Februari iaitu 28 Februari dan penggal kedua akhirnya adalah
pada penghujung bulan Ogos pada penggal yang kedua. Okey, itu secara ringkas pengenalan kita beri kepada anda berkenaan dengan cukai taksiran, khususnya dalam konteks bagi mereka yang mendiami di kawasan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ. Apa antara orang kata kelebihan ataupun perkara yang mewajibkan mereka membayar cukai-cukai ini, dan apakah manfaat yang mereka akan terima sekiranya mereka membuat pembayaran cukai? Ya. Salah satulah apa yang kita dapat hasil daripada cukai taksiran sebenarnya, kita akan kembalikan balik kepada penduduk Ampang Jaya. Kan? Jadi suatu itu kita nak memastikan keselesaan penduduk, lestari penduduk, taman-taman, penduduk yang berada di taman perumahan dapat duduk dengan selesa. Jadi hasil pencukaian kita, hasil cukai taksiran kita akan kita sediakan banyak servis-servis yang kita berikan kepada penduduk. Satu untuk untuk kebersihan. Sampah kita kutip juga kita bayar. Kita nak cuci longkang juga menggunakan hasil daripada cukai. Cukai taksiran. Dan juga kita gunakan untuk kita nak bina kemudahan awam. Kita bina kita pasar, kita bina pasar, dan kita juga untuk landscape kita buat pengindahan. Pengindahan. Jadi semua ni kita gunakan untuk kesejahteraan kepada penduduk Ampang Jaya. Untuk Cirun sama juga. Kalau di Ampang Jaya ni satu masalah kita, iaitu di tanah tinggi kita menghadapi tanah runtuh. Dan cukai-cukai ni juga kita gunakan untuk kita nak stabilkan Cirun. Stabilkan Cirun. Jadi keseluruhannya kita banyak gunakan untuk kita nak memastikan segala infrastruktur yang kita ada di Ampang Jaya ini berada dalam keadaan yang baik untuk kesejahteraan penduduk Ampang Jaya. Okey, jadi apakah antara perkara-perkara yang dilaksanakan oleh pihak MPAJ untuk menggalakkan mereka membuat bayaran cukai taksiran? Seperti mana kita lihat dalam video sebentar tadi, kita juga ada menjalankan kempen cabutan bertuah. So kita baru saja buat cabutan hadiah utama sebuah kereta Myvi. Sebuah kereta utama cabutan bertuah yang hadiah utama adalah kereta Myvi sebuah, dan kita telah memperuntukkan sebanyak 300,000 untuk menyediakan hadiah cabutan bertuah sebanyak 71 jenis hadiah yang kita tawarkan kepada pemilik harta di Ampang Jaya. Jadi untuk penggal pertama kita akan cabut, kita dah pun cabut dan kita dah pun serahkan hadiah-hadiah kepada pemenang-pemenang. Dan sekarang ini berlangsung untuk penggal yang kedua. Penggal yang kedua sebanyak 35 lagi hadiah akan disediakan kepada mereka yang akan bertuah nanti. Syarat menjadi cabutan bertuah tu perlu membayar cukai terlebih dahulu lah. Betul. Mereka kena jelaskan mana-mana cukai yang tertunggak kan. Okey. Jadi dalam tuan sebut berkenaan cukai tertunggak tu, apa akan berlaku sekiranya pemilik rumah, bengkel, harta, tanah dan sebagainya tidak membuat bayaran cukai taksiran itu dan membiarkan tunggakan itu menjadi semakin banyak? Ya. Ini yang kadang-kadang merisaukan antara mereka yang gagal untuk menjelaskan mengikut waktu yang ditetapkan. Tak ada masalah. Mereka boleh datang ke pejabat, boleh berbincang dan mungkin kita boleh tawarkan cara pembayaran secara ansuran. Secara ansuran. Jadi ini tidak membebankan kepada mereka. Tetapi kita tekankan bahawa kena patuh kepada waktu yang ditetapkan tadi itu. Kan? Untuk penggal pertama pada bulan yang kita sebutkan tadi itu. Kan? Tidakkah ada denda yang akan dikenakan ataupun charge? Ada. Adalah. Kalau lewat RM20. Oh, lewat RM20. Untuk cas kelewatan. Tapi itu kira tahunan ke atau kira by penggal, ikut penggal ke, macam mana RM20 tu? By penggal. By penggal. Oh, kalau lama tangguh lagi banyaklah kena bayar. Masuk cukai lagi, masuk wang yang perlu jelaskan disebabkan penangguhan dan sebagainya lagi ya. Okey, bagaimana setakat ini dapatan daripada pihak MPAJ sendiri terhadap mereka yang berada di MPAJ ni, komitmen mereka dalam membayar cukai taksiran? Setakat ini kita dapati prestasi sebenarnya disebabkan oleh COVID kan. Kerana COVID mungkin prestasi itu luar daripada jangkaan. Jadi kita sebagai Majlis Perbandaran Ampang Jaya ini sebenarnya kita memahami situasi itu. Jadi untuk itu kita sebenarnya telah menjalankan beberapa kempen. Kempen untuk tidak mengenakan cas. Satu lagi untuk cas kelewatan tadi itu yang RM20 kita tidak kenakan. Dan juga kita bagi untuk untuk cukai-cukai penjaja apa semua tu kita tidak kenakan. Jadi untuk memudahkan mereka menjaja
dengan senang hati dan boleh mencari rezeki sebaik mungkin. Okey. Kiranya ni ada kata elemen-elemen budi bicara juga daripada pihak MPAJ kan. Ya. Jadi mungkin sedikit harapan daripada pihak tuan sendiri ialah apabila promosi telah dilaksanakan, budi bicara pun telah diberikan kepada mereka disebabkan oleh pandemik COVID-19. Harapan daripada Tuan Fauzi sendiri untuk mereka tampil dan juga menjelaskan cukai taksiran. Sudah tentu harapan saya mereka jelaskan cukai taksiran. Sebab apa? Untuk memastikan kesinambungan servis yang akan disediakan, akan diberikan kepada penduduk Ampang Jaya. Ya? Selagi penduduk tidak menepati jadual pembayaran, jadi mungkin akan menjejaskan perkhidmatan yang akan disediakan kepada penduduk Ampang Jaya. Jadi saya harap pada pagi ini, yang mana yang sama dengan kita pada pagi ini, untuk sama-samalah kita menjelaskan cukai taksiran. Satu untuk ni Puan Shu, kali ini kita juga untuk sempena kempen Hari Kebangsaan, kita akan menyalakan kempen kurang sebanyak 80% untuk kompaun trafik dan juga kompaun pelbagai. So kepada mereka penduduk Ampang Jaya yang dikenakan mungkin kompaun trafik boleh datang segera. Dan tawaran ini dibuka sehingga 31 Oktober. Okey, bayarannya boleh dibuat di laman sesawang ataupun boleh hadirkan diri ke mana-mana pejabat MPAJ? Ya, boleh hadirkan diri ke mana-mana pejabat MPAJ. Sekarang ini mudah saja, semua maklumat di hujung jari. Anda boleh Google je sebenarnya MPAJ laman sesawangnya untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan promosi sempena Jumbaya Cukai Taksiran Majlis Pembandaran Ampang Jaya. Terima kasih Tuan Fauzi sebab kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita nak berehat seketika tapi sama-sama kita saksikan